Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini adalah video analisis untuk hari ini. Untuk permulaan untuk hari ini kita akan tengok overall untuk market untuk pagi. Lepas tu nanti insyaAllah malam nanti kita akan buat satu game untuk ending dia untuk market untuk hari ni lah. Walaupun market Bitcoin tak pernah tutup, market Bitcoin 24 hour 7 hari seminggu lah. Dia tak sama macam forex lah. So let's start. Let's go. Asik. Okay, so hari ni kita review untuk market. So untuk menang Bitcoin ni hari ni 55,000. So basically lah the more market merah hari ni. Boleh kalau tengok Bitcoin pun turun dalam masa 24 jam lebih kurang 4.5%. Ethereum 0.7. Ethereum buat high semalam. keep buat high semalam daripada 2000, daripada harga 2000 pergi ke 4000 dalam untuk minggu ni sebanyak tu. Kalau 7 hari 14% dia kenaikan dia untuk minggu ni saja. Ini minggu lepas lah, ini Selasa kan, tu daripada minggu lepas sampai hari Isnin semalam lah. So Binance pun drop 5%. Dogecoin jatuh 19% daripada top dia, lebih kurang dalam 0.7 sen. Tether macam biasa, Tether 1 USD jatuh agak 0.03%, but USD tak lah. USD memang dia fix price akan jadi $1. Dia takkan naik turun sikit je lah, macam 0.01 macam tu ya, 0.0001 macam tu lah. Tengok tadi kan 0.99 sen. So basically dia akan jadi $1. Cardano ada price tertinggi untuk takat ini adalah 1. Nanti kita akan tengok chart. Kalau tak salah tu dekat $1.80 sen. $1.80 sen lah kalau tadi tinggal. Kalau tengok minggu lepas dia dengan Ethereum, minggu lepas sampai hari semalam, hari Isnin kenaikan 21% dalam 7 hari. Tapi masa dalam 24 jam semua jatuh. Sebab Bitcoin je, sebab apa semua berdarah ini nanti dia akan tunjuk lah dekat chart. So dia ada semua dia berkaitan dengan Bitcoin lah. So top 10 kita tengok Litecoin dah lama sleeping. Dia nanti harga dia sama mendata membuat Bitcoin. Litecoin pun dah buat new high all time high. Dia buat all time high baru daripada yang lama lah. So dia pun nampak kenaikan 22.11% untuk minggu lepas sampai ke semalam lah, Isnin. So hari ni coin yang paling famous untuk minggu ini, untuk dalam 3-4 hari ni ialah Shiba Inu coin. Shiba Inu coin ni dia adalah Dogecoin killer. So yang ni lebih kurang macam mana nak cakap, Shiba coin ni dia macam joke coin jugalah. Joke macam Dogecoin ni. So dia tak macam Binance coin dia ada platform tu kan. Tapi Dogecoin dia ada, korang boleh baca dia punya kat website dia apa benda Dogecoin tu sama dengan Shiba kat. So Shiba didagangkan harga dengan 0.00003539 sen. So nampak dia punya kenaikan tu, nampak dia untuk dalam masa setahun tak lagi, dah 30 hari ada. Okey, dalam masa 30 hari lepas dilancarkan 44,763%. Insane gila kenaikan ni, walaupun tak dalam point tu sen tak banyak, tapi untuk kalau market kita akan tengok persen, sebab persen itu yang membuatkan kekuatan harga untuk naik atau turun. So untuk dalam masa 24 jam 2000% tinggi 20%. Untuk dalam masa tempoh 24 jam pun dah 126%. So tapi Shiba ni kalau nak masuk boleh. Dan semalam pun dia ada satu list, news yang besar lah, mungkin menyebabkan Shiba dia naik. Sebab Shiba ni dilistkan ke dalam Binance, dalam Binance punya platform. So that's why lah malam banyak Shiba Inu. Zoom honestly Zoom pun ada beli, tapi tu beli amount je sikit je, just beli sikit untuk sebab tu ada beli kat yang kecil-kecil je ni kan, dekat
insane juga lah kenaikan dia, tapi tak banyak tu, takkan dia hanya small portion of the portfolio tu lah. Okay, so let's go to chart. Kita akan pergi ke Bitcoin. So sebelum kita ke Bitcoin, kita akan review untuk market cap BTC Binance market cap untuk BTC. So chart ni akan macam mana cakap, dia akan tentukan sama ada altcoin season ataupun Bitcoin season lah. So kita akan pergi, ini adalah weekly chart untuk market cap BTC dominant. So kita klik by trading view lah. So ini untuk minggu, untuk satu minggu price keep dropping below 45%. Harga dia 45. So makin lower apa ni harga BTC dominant ni, meaning bagus untuk altcoin lah. Sebab tu kita tengok kalau untuk past month, satu bulan ni ataupun 2 bulan ni, satu bulan lah, dalam satu bulan lepas harga altcoin naik banyak lah, disebabkan dominan BTC harga BTC dominan jatuh. So kalau market tu BTC yang dominan, maknanya altcoin harga sama ada yang akan jatuh ataupun banyak jatuh. Tapi selalunya kalau last masa BTC dominan masa tu kuat lah, banyak altcoin yang jatuh lebih kurang 60%, 70%. Tu hati-hatilah kalau altcoin. So divide yang punya portfolio bagi cantik lah, jangan semua letak ke altcoin, untuk make sure at least 50% 50% portfolio tu dalam bentuk BTC. So 50% ni kita boleh divide ke altcoin lah. So whatever happen dekat Bitcoin, kalau Bitcoin naik, kita pun portfolio 50% kita secure. Kalau harga turun pun altcoin kita 50% boleh cover untuk yang Bitcoin jatuh lah. So untuk chart price, okay, kalau last analysis yang buat adalah yang ni lah. So kita tengok yang ni. Mungkin boleh tengok dekat yang siapa nampak yang dekat biru ataupun yang apa ni. Okay, price inside golden box untuk weekly. So price bouncing antara box resistance dan box support lah, terbounce. So dalam range ni maknanya boleh lah. Kalau yang atas ni, kalau price berada di atas ni, tak dikonsiderkan untuk masuk trade ataupun buy lah. Tu kita tunggulah. So ini tapi untuk market dominant, tak untuk trade, dia sekadar untuk kita review macam mana keadaan market sekarang ni, sama ada altcoin atau tak, ataupun altcoin ke ataupun Bitcoin time ke, atau macam ni lah untuk apa kita tengok untuk BTC dominant. Okay, so price near to bottom golden box. So price kan berada di support lah, and dah try untuk break support di bawah, tapi di strong rejection lah, untuk strong rejection. Tapi ini untuklah untuk minggu ni masih awal ni, bawah hari Selasa. Bawah hari Selasa kita ada lagi berapa hari, kita ada dalam 5 hari lagi Bitcoin. Tapi Bitcoin dominant dah jatuh bawah pada ni, dah sekarang rejection. Tu kita tengoklah sama ada Bitcoin dominant mampu untuk bertahan di box support. And then okay, drop below lagi ni maknanya bagus untuk altcoin lah. So altcoin akan naik macam-macam lah, sebab dominan jatuh dalam market. So apa kita pula untuk masanya, inilah masanya untuk kita dapatkan lebih Bitcoin. So walaupun kita grab altcoin, tapi at least yang ada dalam, contoh kalau anda ada RM1, so make sure RM50 tu anda letakkan dalam Bitcoin, dan RM50 dia akan divide ke altcoin lah. Sebab Bitcoin akan jadi kurang volatile, tapi harga dia akan maintain sebelum dibuat high. So sekarang ni Bitcoin lebih harga dia mendata dan bawah all time high lah. So macam apa, waktu yang baik lah untuk collect Bitcoin lagi. Then potential price bound back to purple box ataupun resistance box lah. So kalau BTC dominant selalunya kalau price tu terbok ni, dia akan bounce. So sekarang ni price tak pernah lagi test untuk support. So ini adalah pertama kali price test support dan terus ke dalam area tengah support lah.
Selalunya kalau kita tengok macam ni atas dia ujung-ujung je bottom dia reject, bottom reject. So yang kat sini ini yang ni belum kira test lagi ya, sebab dia yang ni kita ambil daripada yang atas. Kalau ikutkan Fibonacci kita ambil daripada kita ambil daripada harga low ke lower high. So kita akan dapat daripada resistance kita ataupun orang panggil golden packet lah. Golden box. Yang kalau itu golden box lah. Kita panggil golden box. Itu kalau resistance pun panggil golden box resistance, golden box support. So inilah support. So adalah ini pertama kali dia untuk BTC test harga support. So dia menjatuh ke bawah. Dan kalau bounce potential, kalau bounce balik maknanya altcoin season tamat lah kan. So sebab tu lalu cakap kenapa kita perlu get more Bitcoin untuk ni, sebab harga dah sampai ke support dan even dah turun ke bawah lagi. Okay, itu je untuk review untuk market cap untuk dominant. So let's go to ke BTC. Alright, so saya akan pergi ke Bitcoin untuk weekly. So kita akan tukar kepada daily dulu. Okay. Alright, so ini daily. Ialah chart yang tu telah buat sebelum ni, yang tu ada graph. So kita akan review sikit untuk Bitcoin. Last Bitcoin telah membuat satu pattern, iaitu rising wedge pattern. Rising wedge pattern ni adalah ni ya, rising wedge pattern ni. Rising wedge pattern ni ada bearish punya pattern lah. So ini kalau pattern ni berlaku, ini price akan jatuh ke bawah lah. So kita tengok memang itu memang betul lah, price jatuh ke bawah. Dan target pun dah sampai tu. Macam mana tak target tu? Target adalah sebenarnya kita ambil daripada yang lower pattern, upper pattern ke lower pattern, ataupun ukur jarak ni je. Kemudian kita letak. Kita boleh letak macam ni ataupun letak macam ni. Lebih yang ni kita boleh letak macam ni. Selalu kita akan letak macam ni lah. Tu price ni belum sampai lagi ya. Harga selalunya kalau RSI kat bottom pattern lah. Tu duduk kat sini. Okay. Kemudian small pattern ni second RSI lepas dia dah drop, and then kita dapat support yang kuat lah kat sini, dekat orange box kita ni, orange box yang mainly daily ni, orange box kuat dan bounce. So tengoklah, boleh tengok macam mana harga tu respect support tu dan bounce balik membuat ke resistance. Dengan harga sekarang ni bermain di resistance, walaupun ada strong reaction daily punya candle dan second. So ini adalah possible harga untuk drop lagi ke balik ke small. Ini untuk H4, ini untuk daily, dan H4 punya support. So basically mungkin harga ke sini lah, ataupun boleh tengok balik ke yang selalunya akan ditarget bottom lah. So bottom, kalau jadi bottom dia tak sampai, ni worst case boleh sampai ke bottom, tapi antara sebelum bottom ni ada satu strong support lah selalunya. Macam ni support ni berjaya lah untuk menahan harga jatuh. Sama juga untuk yang rising wedge ini di H4. So yang ini akan jadi support kuat lah. So kita tengok pada mana dia sampai sini atau bawah. So kalau harga Bitcoin boleh, so kita akan expect harga Bitcoin untuk akan jatuh lebih kurang sampai 52,000 lah. So kalau jatuh ni balik, so apa yang Zul akan buat, Zul akan grab Bitcoin lagi lah. Zul akan tambah dia punya asset Bitcoin lagi lah dalam portfolio. So potential untuk bounce balik ke purple lah dia. So apa pun aku tak tahu sekarang ni, kalau ikutkan untuk daily dah break kan. Untuk hari ni dah break. Ini pukul apa? Pukul 8. So sekali dah buka lah. So ini candle pun 23 hour. So ini adalah candle untuk hari ni. So basically dah below wedge dah break. Tapi memang kadang kita tengok juga ni dia ada satu, okay, orang panggil dia punya ini body ataupun ni ujung candle. So kita tengok sini ada satu lagi. So weekly adakah ini
akan menjadi pertandingan last lah bagi Zul. So kadang-kadang yang ni pun jadi kadang dia sampai sini dia dibawa balik. So tapi sekarang ni kita lebih kepada tengok the line lah, sebab lebih banyak touch ya. 1, 2, 3 touch. So yang ni expected price akan drop lebih kurang. Okay, kita ambil yang ini. Expected kita memang nampak price memang target sampai sini bawah, tapi kita takkan, even kalau ada yang nak short tu bolehlah masuk price ni, tapi Zul memang untuk Bitcoin memang Zul tak galakkan untuk short lah, untuk trade. Sebab macam Zul lebih pada investment, so Zul tak trade daily ataupun tak trade lah. Zul ada invest, Zul akan dapatkan, Zul akan cari harga Bitcoin yang murah dan Zul akan beli, dan dollar average lah orang panggil. Ini kalau kita beli time murah dan harga tak naik, so portfolio aset itu naik lah ya. Kat situ lah Zul akan, itu yang Zul buat lah selama investment, lebih pada investment lah, bukan untuk trade. So yang ni Zul akan tunggu kan, potential harga akan turun ke support yang Zul cakap ni, bawah orange. So kat sini lebih kurang dekat harga 52,000, lebih kurang kat sini. Betul, kita tengok macam mana price, adakah price akan turun bawah ataupun bounce balik ke dalam box lah. Ini kalau price dia tu bounce balik dalam box, meaning very bullish lah, very bullish. Tu sekarang ni market kalau tu tengok kat sini tu agak bearish lah, gitu pada bearish lah. Betul tu price berada di bawah, berhampiran dengan resistance, dan price juga buat rising wedge pattern. Rising wedge pattern ni adalah bearish, dan break pun pattern tu. So potential memang akan jatuh ke box resistance 50 dan 52 lah. And then dengan bila jatuh 50 ni, dia akan bounce balik ke resistance lah. So kat sini lah Zul akan beli. Jadi kalau yang Zul akan tambah apa ni, asset Bitcoin berkenaan lah kat sini. So ini the price yang Zul akan tunggu untuk naik lah. Okey, tu really kita akan pergi untuk H4, so akan lebih nampak lagi detail kat sini. Okey, right, so the H4 macam kita tengok tadi, rising wedge pattern ialah bullish, bukan bullish, bearish pattern, meaning harga tu akan jatuh ke bawah. So kat sini kalau kita tengokkan ada trendline wedge yang bottom 1, 2, 3, 4, dan dah break maknanya dah jatuh. And then ini yang inilah menyebabkan banyak yang merah ini. So untuk dalam 24 jam yang buat weight candle ni, sebanyak Bitcoin dah jatuh tadi kalau ikutkan 4 jam lepas daripada 53 ke 53. And then good point ni dalam price naik atas balik I mean strong rejection, tapi strong rejection pun stay ke bawah ni. So kita mungkin price dan benda trend line. So kita tengok apa hari ni. So ini dah tak bagus lah untuk masuk atau tak masuk buy, ataupun tu kita akan tunggulah di support. So support yang ada semalam ialah di ini, yang first support ialah lower high to higher high. So ni high untuk trend line. So kita kena support sini. So support ni dah di break. So support ni gagal untuk menahan harga Bitcoin jatuh bawah. Kemudian kita ada yang second more support untuk Lamborghini. Ini sekarang ni Bitcoin semalam dah cuba untuk break support, tapi support dapat menahan dan menolak balik harga ke atas balik. So kita tengok ni price, kita zoom sikit. Tu kita tengok price sekarang bermain di kawasan support tu 1, 2, 3 tu. Tapi ini adalah menunjukkan back sign lah. Back sign, tanda-tanda yang dia boleh bagi good and bad sign lah. Bad sign lah harga dah try jatuh ke bawah, tapi yang good sign ni dah harga dicek balik. So price sekarang bermain di sini. So sama ada market akan jatuh ke bawah terus, akan test sekali, ataupun bounce balik lah ke inside dalam box balik. So kita akan tengok hari ni. So hari ni adalah antara yang Zul akan antara yang Zul akan tengok lah untuk Bitcoin price untuk hari ni.
sama ada. So tapi Zul expect kan untuk dia jatuh lagi ke bawah ni sampai ke target dan barulah dia bounce balik. So ini memang Zul akan tunggulah untuk accumulate dan dapatkan lebih banyak Bitcoin untuk dalam collection lah. So itu untuk Bitcoin, apa-apa tunggu. Kita tengok nanti malam nanti tu akan update balik harga Bitcoin tu, macam mana price akan buat untuk pergerakan hari ini untuk Bitcoin. So untuk kita akan pergi ke next coin tu Ethereum. So itu akan terangkus ke H4 lah. So ini adalah harga Ethereum daripada dia break daripada channel, terus tak ingat dunia, pergi naik atas, dunia create higher high. So harga yang paling tinggi untuk Ethereum ialah 4,221 harga dia, still dalam range 3.6 ke 4.2 Fibonacci line lah. Sekarang ni harga pun dah break balik bawah 3.6, so expected Ethereum akan buat sedikit correction lah. So selama correction tu besar ataupun sikit, kita tengoklah nanti. So correction ataupun kita panggil dip, so itu adalah peluang untuk kita masuk lah. So untuk sekarang ni memang kita takkan masuk lah untuk Ethereum, walaupun zone Ethereum sebenarnya zone ada sikit je, tak banyak. So masa tu harga dia 2,000, so dia tak masuk time tu, dan terus harga macam nak ke 4,000, so dia takkan masuk lah sebab dia dah harga tengah naik lah. So ibarat kita beli pada harga tinggi, so memang tak bagus lah untuk strategi tu. So kita akan tunggu dip whatever price dia, walaupun price dia tak mungkin kita tak dapat harga yang masa harga 2,000, tapi at least dip at least daripada 30% atau 40% dip yang dia buat tu, baru kita akan masuk lah. So kalau kat sini tengok berapa persen jatuhan, so baru dalam 13%. So bagi tu 13% belum cukup untuk nak kira dip, sebab recently kalau yang dip, kalau selalunya Ethereum buat, so kita akan tengok Ethereum. So yang ni dip yang paling agak yang besar dia buat, at least 36% kat sini dip lagi. Right, so this one bukan ke dip 24%, dan kat sini pun bukan, ni small dip lah, tapi yang ni lah dip besar dia. Kenapa dip? Sebab price naik kemudian buat correction. So correction ni lah kita nak cari, at least kat ni 30%. Correction yang kedua lebih kurang 60%. Yang ni mungkin tak boleh kira dia punya dip lah. So ini dekat sangat, kita delete dulu. Inilah antara correction tu. Lepas correction 23%, Bitcoin tu naik lebih kurang terbanyak the lower low. Dia break lah, yang high ni, so pergi sini ke atas. So harga Ethereum dah dalam masa 2 minggu dalam 2 minggu ni, 2 minggu harga, minggu lepas harga dah naik sebanyak 66%. So memang bukan masa untuk kita masuk untuk Bitcoin sekarang lah. Kita akan tunggu sedikit correction, sama ada tengoklah mana hash hour chart di 1 hour ataupun 4 hour. So yang ni kena boleh tell. So disebabkan untuk H4 ni untuk tengok susah sikit untuk pergerakan dia, sebab candle dia terlampau kecil ni, tapi apa-apa kat sini dah buat rising wedge ataupun kita beri ke channel, and then price pun break, price dah break. Ini adalah petanda untuk dia naik lagi. So kita tunggu bounce kembali ke line dan masuk ke sini. So ini dah kalau bagi tu ini adalah tempat yang terakhir untuk kita masuk dia, untuk masuk dalam masa market naik tu lah. So siapa ada masuk sini kita dapat lebih kurang 11% lah, and then sekarang drop balik, price dah drop balik. So bismillah, sebab tu Zul cakap bila harga tengah naik selalunya Zul takkan naik, tapi kalau untuk trade boleh masuk ke sini, dapat ada ambil TP dan keluar pada market lah. Tapi untuk Zul lebih daripada holder, so Zul akan cari dip yang macam lebih kurang dip untuk macam ni lah, 30% dip. So dip ni kita akan cari lah. So untuk yang ini kita delete dulu drawing. Ok, tu untuk ni, untuk dip
first dip mungkin kita boleh tengok yang ni. So harga naik daripada ini pecah high ni, so kita boleh ambil daripada this yang bawah ni lah. So baik so yang merah ni lower dulu, kita ambil ke atas. So kita tengok harga. Okey, harga kalau ikutkan untuk H4 exactly dia bounce balik di area support lah. So support Fibonacci untuk golden packet kan, dia bagi golden area lah. So nampak bounce balik. So sekarang ni kita boleh create box resistance dengan box support untuk yang ni. So kita ambil ada high, lower low. So yang ni lah. So untuk H4 yang dapat tu tengok yang inilah untuk kita punya box support dan box resistance. So kita expected price akan remain range tu wherever price break resistance atau break support, itu menentukan hala tuju price lah. So untuk H4 kalau tengok yang ni ada kecil lagi adalah H1 yang tu buat. So H1 dia sekadar untuk monitor, tapi dia akan tengok lebih pada H4 lah gerakan dia. So sekarang price jatuh sini. So yang ini belum telah price daripada naik ni ya, daripada break tu ambil yang paling lower low yang paling ganda merah tu kena ukur sampai ke atas ataupun nak boleh ambil yang lower low yang ni pun boleh. Okay. Alright. So kalau kat sini apa kita dah dapat untuk box so expected kita adalah untuk tengok price bounce antara box ni. Itu adalah expected pertama kita, and then kita akan tunggu price sama ada price bounce, price break resistance ataupun break support. Break support meaning dia akan jatuh bawah lagi, break resistance meaning price akan buat ke atas lagi lah. So kalau nak masuk probably kalau dia bounce kat sini lah, tapi untuk zone sebagai holder tu akan tunggu dia dip lah. So dip at least kalau kita tengok ni 36 dengan 24%, so average dia katakan 30%, tu kita tarik 30% kat mana kejatuhan 30%. Maybe tak lah tertutup 30%, tapi nombor sekali 30%. So kalau 30% dia boleh tengok ada apa dekat lebih kurang 2 berapa ni agak 2009. So kita cari ada box support dekat bawah tu. Untuk last round punya pump, so daripada higher height sini, ni adalah harga yang tinggi, kita akan draw satu formation line untuk yang tinggi. So kita ambil yang ni lah, yang ni dekat atas higher height. So kita tengok golden box dekat mana. Right. So golden box malah lebih kurang dekat sini. Right, itu ni kita higher height, ini break sampai ni dia naik tu, dia tak ingat dunia, tak ingat bumi kan, dia naik tu ke langit. Apa yang ke langit mesti ke bumi juga. So price akan jatuh balik lah. So expected price akan bounce balik ke sini dan akan createkan satu lagi higher yang strong support lah. So yang kalau yang kecil ni boleh kata short term lah, lebih kurang short term sikit. Tu yang ni yang big term je. Tu price, kalau price drop ke situ, kita tengok dia ada lebih kurang 30%, lebih kurang 23%, 36, 24% dan 22%. Tu adalah yang reasonable drop lah. So kalau tu akan dapatkan sebanyak mungkin lah. Kalau price jatuh ke harga ni, dia akan all in yang dana yang tu adalah untuk Ethereum, ataupun kalau maybe dalam 80% dana yang tu ada, tu akan masuk ke dalam Ethereum lah. Kalau price sampai sini, expected support dia akan bounce balik itu, and then to make a profit lah. Dan kita tak perlu tunggu untuk layan emotional lah harga merah kan. So inilah untuk Ethereum. So yang tu akan tengok untuk hari ni adalah macam mana price bermain di kawasan di kawasan temporary ni. Adakah dia bounce sama ada break ke atas ataupun dia break ke bawah. Break ke bawah meaning ke support ni, dan support ni tempat untuk kita beli banyak lagi. Jadi kalau dia beli higher height lagi, so mungkin boleh masuk di sini. Untuk trader, yes, boleh masuk kat sini ya.
tapi beware lah sebab dia dah atas tinggi. Last Fibonacci line pun ialah dekat sini ya, 4.2 yang paling tinggi. So expected mungkin kalau naik pun mungkin sampai 4.2 dan bawah akan dia bounce ke bawah lah buat correction. So untuk strong recommendation memang tak galakkan untuk masuk lah untuk apa-apa. Kalau untuk trade kita boleh lah sebab kita masuk sini dan kita try keluar sebelum 44%. So untuk holder memang bukan duduk sini lah, holder kita akan cari kat sini. So itulah Ethereum untuk hari ni. So kita next coin yang antara itu tengok adalah BNB. Right, so BNB agak untuk edge hour tak buang line chat. DIM. Okey. Untuk Binance sekali. Binance pun buat all time high. Kalau untuk garisan hijau ni all time itu yang dia buat. So kalau tengok ini ialah price. Right, so sampai tak nampak, boleh nampak ni. Okey. Price ascending triangle and purple box, meaning dia triangle yang ini. Ini triangle yang dia buat yang sebelum ni dia pas lah. So pas meaning price target dia adalah ke sini 1.6 kembali. So belum sampai ke price, so ada potential untuk naik. Namun price juga buat potential rising wedge. Macam cakap tadi kan, rising wedge ni adalah bearish signal, bearish pattern, tapi tak semestinya kalau dia lebih kecenderung untuk harga tu jatuh ke bawah lah. Tu tengok price ni dah reject sampai bottom, dah reject balik ke atas. So price pun bermain di kawasan box minor resistance dan box lah sini. Tengok. So price keep breaking resistance. So price kat untuk ini dia create break resistance. Kalau yang untuk lebih jam 1 resistance dia break lah. So yang ni dia akan antara box yang tu tengok yang kecil. So ni antara ini box ni akan bertukar setiap masa sebab dia akan di H1 dia akan, so dia break, dia akan cari box baru lah, box baru. Dan ini yang box yang strong, yang kuat lah yang dapat untuk Binance. Mana price masih berada dalam massive wedge. Tu kita akan untuk yang ni, kalau untuk Binance untuk holding kita akan cari harga yang bawah ni. So kalau macam bawah ni harga yang sesuai untuk kita beli, untuk holder kita beli dan hold. Kalau price jatuh bawah pun tak masalah, kita coin kita still ada di tangan, cuma nilai dia jatuh lah. So sebab long term, walaupun dia akan jatuh, actually kalau dia sampai balik ke strong support ni, so expected dia akan bounce balik lah, bounce balik. So mungkin kita kena layan sikit lah perasaan kat sini. Kalau kita beli kat sini dan harga jatuh, so kena layan perasaan merah sikit. So tak masalah, kita hold holding power. Holding power tu penting. Tu kalau akan naik tu kalau kita beli sini dan rising wedge ni fail untuk buat bearish, dia akan naik balik. So kuranglah kita punya emotional kalau tengok harga jatuh kan, harga portfolio kita merah. Itulah. Inilah apa yang Zu tengok untuk BNB. Harga rising wedge, so kat sini bounce antara box, so kita akan tengok lah. So expected kat sini dah ada masuk sikit. Kalau dia balik ke support ni, tapi apa pun dia dah terlepas yang ni. So lepas ni kalau price bermain di support, dia akan tambah lah. Baik, kalau sampai kat sini memang dia akan tambah lagi banyak lah. So macam tadi modal yang dia ada, dia akan try masuk sebanyak mungkin yang kat sini line support yang strong ni lah. So itulah yang tu akan tengok untuk hold lebih banyak coin BNB. Coin BNB pun tu ada hold. Okay, kita pergi next chart untuk ADA ataupun Cardano. So siapa ada holding Cardano, welcome to the club. Siapa ada holding Cardano, nilai yang antara persen yang banyak juga untuk pegang untuk Cardano. Right, so untuk Cardano, siapa yang tak tahu, siapa yang Cardano dah buat ni decreasing channel ataupun ascending channel. Lupa sini kita dari situ satu trend yang mana
very bullish lah, very bullish. Alright, so pattern ni di mana price jatuh ke bawah patutnya kalau ikutkan trend ni price tu kena naik atas, dia jatuh ke bawah, kemudian price kembali balik ke dalam box. Kalau market macam tu, meaning memang dia strong bullish. Strong bullish sebab apa? Dia jatuh ke bawah, dia kembali balik. So price kembali balik ke dalam box bearish, meaning memang price tu jatuh dah. So kita tengok lepas tu apa yang jadi. Baik saja price dah masuk balik ke dalam box. Okey. Price masuk balik ke dalam box, tengok je. Price terus tembak ke atas. So dengan price target untuk box ni saya lah di over financial line, over 1.6. So kat sini between 1.6 dengan 1. Sekejap aku tengok balik. Ni dia lower. Right, 2.6 guys. So kalau price berjaya kini price 1.2 gagal untuk tahan ke 1.9 balik, sebab price target kita stay kat sini so kita tengoklah macam mana dia akan reaksi dengan price target. Cuma ni tak sama dengan kita percaya dah. Okay, so ni sana H4 lah apa yang tu tengok rising wedge perform rising wedge. Ini pun banyak sekarang memang altcoin banyak buat rising wedge, even Bitcoin pun buat rising wedge. So yang ni adalah possible rising wedge, dia perlu confirm lagi yang ni sebab dia tak banyak touchnya. 1 2 kat sini pun 1, yang kedua tu reject. So probably yang ni bukan lagi, atau maybe mungkin yang ni last sedikit dia adjust lagi, mungkin yang dia akan jadi macam ni. Kalau jadi macam ni bagus ya. Ini ada channel, so channel meaning price tu akan lebih ke atas slowly ke atas. So kalau dia akan buat macam ni memang better lah. So walaupun yang ini adalah 1 reject, 2 reject, so yang ni tu akan tak buat rising wedge, tu akan buat possible potential pattern lagi ialah yang ni lah, tu akan lock. So yang kalau dot-dot ni dah belum lagi, tu akan try detect sebelum dia betul berlaku lah. Tu kalau tengok bounce, kalau bounce cantik ke atas, mungkin datang balik dan bounce balik, tu valid untuk channel ni lah. So price all time high untuk candle ialah 1.8 sen, bounce back ke sini. So kita akan cari support dan resistance untuk short term lah. So semalam untuk semalam support dia ialah yang sini, lower high to higher high. Lower high to higher high, support dekat sini, dan price dah break, maknanya dah try break, maknanya dah break support, kemudian kembali balik ke support. So basically yang ini kira bad and good lah. Bad and good ni adalah price maknanya dah break resistance, break support, dan good ni adalah price bounce balik ke dalam box. So price adalah within price kan adalah within box lah, dalam box. So kita expected adalah price, kita ni tak tahu price ni sama dia nak bounce balik ataupun akan kali kita memang akan jatuh. Kalau dia akan jatuh ni akan jadi support yang ni lah, dia last resistance. So yang ni akan jadi strong support lah nanti. So strong support kita akan ambil ini pada lower high to higher high. So possible strong support yang kita akan dapat dekat sini lah. Di sini dah strong support yang tengok. So macam tu untuk BTC, Binance Ethereum. So ini adalah strong support untuk ADA. So yang ni potential untuk buy and hold. Buy and hold meaning kita akan hold dalam jumlah yang banyak lah. Untuk bagi Zul lah, bagi Zul akan, kalau price sampai sini Zul akan dapat lagi, akan grab ada lagi untuk dalam portfolio. So kat sini kalau ini jadi, kita akan tengok price bermain kat sini, and then lepas tu baru kita akan dapat satu box resistance pula. So sekarang ni lah, yang ini kita boleh delete, dan kita akan cari new resistance. So yang ini kita ambil yang lebih small untuk mega ini. Kita pergi kat sini,
resistance, this minor support. Jadi support pun boleh jadi kuat juga sebab kalau kita tengok price banyak bermain di kawasan ni, bounce balik. So possible kat sini pun agak cantik untuk masuk. Tapi kalau ada 100 tu just masuk 50% aja. Kalau tak galakkan untuk masuk 100%. Ibaratnya kalau kat box sini 50% masuk, kalau box kat sini boleh pergi kalau macam itulah, macam Zul ada macam RM100 kan, RM200 tu kat sini Zul akan masuk 50. Kalau Zul terlepas yang ni dan price jatuh ke bawah ni, kat sini Zul akan masuk total yang tu adalah total 100 ni. Tapi kalau kat sini expected price, kalau price tak jatuh, at least kita dah masuk 50% dengan kita masuk. So kita holder tak masalah. Kita tahu kalau harga jatuh pun kita hold lagi, coin kita still ada, cuma value dia rendah. Dan bila in future harga dia naik balik, so kita akan dapat balik lah modal kita tu, coin kita tak hilang. So beza dengan trade kalau dia liquid account tu, maknanya coin tu hilang. So coin hilang, aset hilang, duit pun hilang lah maknanya. Kalau ini, kalau price jatuh tapi aset kita ada, so duit tu tak ke mana lah, dia akan datang balik, kemudian cuma lama ke lambat je. So ini lah untuk Cardano, apa yang tu tengok price back sini. Kalau yang kat sini, box ini dia ada box resistance ni. Box resistance ni ada kat sini. So kita tengok price macam mana price bereaksi dengan box support dan resistance lah. So tapak tu akan buat mana purple telok. Baik, kita buang ni. So kita akan tengok price bermain antara resistance dan support dan juga potential channel. So channel. So channel ni dia boleh break ke atas atau break bawah, mana-mana je. Dia ada bearish boleh. Kalau break ke atas dia akan bear, bullish, break bawah dia akan bearish. Tu tengok macam mana ni yang tu tengok hari ni, macam mana reaksi price ni. So yang ini adalah yang worst, yang bot yang tu akan tengok untuk lebih lah. Tapi bot ni tak confirm, mungkin bot ni price ni boleh lagi naik ke atas ni. Contohnya kan dia bounce dan buat ke new higher high. So bot yang ini akan berubah lah. Kita expected kalau sini dan boleh buat higher high dekat 1.6 ni, dekat 1.6. So bot dia lebih ke atas lah. Bot dia support dia lebih ke atas. So yang ini yang belum confirm lagi untuk yang ini, tapi yang ini dah confirm. So yang bot ini belum confirm. So bot ni kita boleh buang dulu lah, tapi dulu je kalau nak tunjuk dulu lah. Ok, itu saja untuk Cardano. So kita pergi untuk SRP. So ada holding kat SRP. Sekejap untuk anda lihat. Ok, SRP pun membuat price yang masih dalam strong support dan strong resistance lah. Price abound tu yang ni so kita tengok sama ada dia break. Harap dia break ke atas. Break ke atas meaning SRP boleh ke price higher high lah. Sebab all time high untuk SP adalah di 3.3. So banyak lagi ya. So potential untuk price naik di harga sekarang ni sampai sini 130%. So kalau siapa ada modal tu boleh siapa yakin dengan SRP boleh masuk. Macam Zul ada pegang jumlah amount yang lebih kurang, macam ada banyak harga dia lebih kurang balance ya. Dia banyak ada dengan SRP. Zul punya pegangan lebih kurang sama, lagi sikit je tapi lebih kurang dia samalah, tak jadi tu 130%. So Zul berharapkan harga untuk pas resistance bounce balik. Kalau bounce balik, siapa yang kalau Zul akan masuk, akan tambah Zul punya asset kat sini bila dia bounce balik kat sini. Dan expected kita price ke high, try the all time high. So ingat dalam altcoin, semua coin dah buat all time high baru. Ethereum, BNB, ADA, Dogecoin, DOT, Atom tu yang lain semua dah buat all time high. Tinggal SRP saja yang belum buat all time high kan. So all time high SRP lah di 3.3. So tengoklah potential 131% harga tu naik lah. Tu inilah yang Zul akan tengok
So untuk miner last kita punya result ialah Shopee membuat pattern down. Aku dah lupa nama pattern ni, sebab pattern ni lah pattern yang very bullish lah. So meaning kalau pattern terjadi adalah downwash down trigger. Aku lupa dia punya nama dia. Time nak cari ni tak jumpa aku tak dapat. So bila pattern terjadi, pattern yang ni bawah, bila harga dia naik dan buat ini, meaning yang ini adalah very bearish punya pattern. So boleh tengok macam mana bearishnya tu, dia break saja dan terus buat. Dan ini dia punya, kita punya target pun belum sampai lagi di sini, ataupun expected target ialah di top yang ni. So belum sampai lagi. So kita expect kalau price dapat top ni, meaning dia dah membantu untuk break resistance lah. Untuk break resistance bagus lah. Bagaimana kita tengok lah, kita all time high. So kemudian next pattern yang dapat detect ialah ni lah, channel. So channel ni pun macam tu cakap tadi, dia break ke atas. Kalau dia break ke atas bullish, kalau break bawah bearish. So kalau ini kita tengok ini confirmation lah. Confirmation maknanya dia akan jadi bearish sementara. So dia kalau dia turun bearish pun tak terkejut. Sebab kenapa? Sebab dia ada di bottom resistance tu. Kalau macam tu dekat ni price bound between bottom dengan support lah. So ini break. So expected dia sini. Okay, exactly kan. So kalau dia break tu, memang price akan kembali ke ni lah, strong support. Kat ini lah macam dia cakap, support yang tinggi nak masuk, boleh masuk ke harga ini. Tapi itu aja sebagai ni, dia tak advise untuk anda masuk. Apa yang anda buat, apa yang anda buat tu risiko tentang ni lah. Macam Zul akan cuba masuk lagi kat sini lah, untuk tambah lagi, sebab price untuk bounce balik ke resistance, dan we expect break resistance dan pergi ke all time high. Itu untuk SSP. Okey, untuk Dogecoin. So siapa ada Dogecoin guys, kita geng. Itu pun ada Dogecoin maknanya untuk price. So price nya all time high 1.6. Utility 1.6. Fibonacci yang ini strong support kita over 1.6 dan bounce. So yang ni double clear, yang ni dip dia lah. So macam Zul cari Ethereum kat dip tadi, dekat Ethereum. So inilah yang Zul cari sebenarnya dekat Ethereum, tapi dekat Dogecoin dia dah buat. Right. So yang ini lebih dapat strong support dan strong resistance lah. So yang ni kita ambil kat sini lah, sebab di break yang all time high kat sini, break. Kita ambil dia bawah ni lah. Kalau macam tu kita ambil bawah ni high. Ok, kita adjust kickbox. Baik, inilah boxnya guys. So resistance walaupun agak pertandingan matahari macam dah break support tu portable, dia akan jatuh ke bawah lagi lah. So dia kat apa ini, so tengoklah. So kalau macam ni memang tu tak masuk lagi lah. Tapi kalau untuk holding mungkin boleh, tapi untuk keadaan macam ni kita tak akan masuk lagi. So akan cari yang lebih strong lah. So yang strong lagi, yang memang paling strong kat bawah ini. So expected price mungkin boleh jatuh sampai sini. So di sini jangan tukar kembali yang banyak lah, sebab ini memang betul-betul support. Kali ini tu kat sini. So yang inilah lower low, high high. So lower high inilah yang paling kuat lah. Untuk yang akan datang support, ini yang paling kuat lah. So kalau untuk Dogecoin tu kat sini, so ini dah gagal sebenarnya, lebih kurang dah gagal maknanya. So yang ni kita boleh buang aja. So kita akan tengok untuk box ni lah, box ini dengan ini. So di sini purple box tak ada ni, sebab yang dia dah gagal. Untuk support kita dah dapat detect, tapi dia belum test lagi. Kita tengoklah macam mana reaksi price untuk sini, performance dia dekat harga ini. Try all time high last time, mesti try defend lagi.
Okey. So ingat untuk dulu yang Zul cover untuk ini. So ada banyak lagi Zul cover tapi masa tak mengizinkan lah. Okey. Sebab tu lagi ada live part Zul kan kena quarantine sama 2 minggu Zul kat rumah, so work from home lah, kena online, kena live streaming punya meeting ke macam tu lah. So ya kan, tengok price tu kalau ada apa movement yang menarik untuk market ni, aku akan buat live ataupun buat video dan post lah. And then tu expected untuk hari ni akan ada satu lagi untuk malam nanti lah, tu dalam pukul 11 pukul 12 pukul 10 pukul 10 tu ikut cantik lah. Dia akan buat satu video lagi untuk orang kata summary untuk price untuk hari ni. So expected untuk esok. So guys, thank you guys. So siapa yang enjoy dengan apa yang Zul buat, maybe yang ni tak compact lagi Zul punya analysis, so Zul akan try buat lebih short. Tu inilah percubaan pertama Zul untuk terangkan kepada apa semua lah, macam mana market, macam mana Zul tengok market. So guys, don't please like, subscribe guys, and click button bell kerana anda mahu lagi video-video macam ni, dan insyaAllah ke depan Zul akan terangkan lebih detail dan lebih short lah. So guys, see you again guys. Assalamualaikum.